yakni yang mesti ada pada Allah. Jadi setiap laki-laki yang perempuan yang beriman mesti yakin dalam hatinya, mesti membenarkan dalam hatinya Allah Ta'ala itu bersifat dengan pendengar ataupun sifat mendengar. Ini akidah. Kenapa kita kena belajar ilmu akidah? Supaya kita tahu apakah sifat yang mesti ada pada Allah, supaya kita boleh mengiktikadkan di dalam hati. Dan apakah sifat yang mustahil bagi Allah, supaya kita boleh daripada itu. Faedah belajar ilmu tauhid ni agar kita dapat membezakan mana akidah yang betul dan akidah yang sesat. Orang yang tidak ada ilmu tentang tauhid ni, orang yang tak belajar ilmu tauhid ni, ilmu akidah ni, mereka tidak akan dapat membezakan manakah akidah yang betul dan manakah akidah yang sesat. Dengan sebab itu, ijma' ulama' mengatakan wajib belajar ilmu tauhid ni. Kerana kalau tak belajar ilmu ni, kita tak boleh membezakan akidah yang betul dan sesat, yang akhirnya nanti kita akan ambil dua-dua pakai letak dalam hati kita. Na'udzubillah min zalik. Faham kalau orang tanya kenapa nak kena belajar ilmu tauhid ni, jawabnya, di antara jawapannya, supaya aku boleh membezakan yang mana makhluk dan yang mana Allah. Supaya kita boleh membezakan manakah fahaman yang betul dan manakah fahaman yang sesat, yang boleh membatalkan iman dan Islam. Kerana iman itu bermaksud pegangan yang betul, kefahaman yang betul dalam hati terhadap Allah. Itu maksud iman, kefahaman dan pegangan yang betul dalam hati. Bila salah fahaman, salahlah pegangan. Betul tak? Bila kefahaman kita salah, maka apa yang kita pegang juga salah. Jadi kalau kita memiliki kefahaman yang salah terhadap Allah, maka pegangan kita pun salah. Bila pegangannya salah, rosak iman dan Islam, batal iman dan Islam, jadi kafir. Na'udzubillah. Jadi sahabat-sahabat yang dikasihi, yang dimuliakan oleh Allah, belajarlah, mengajilah. Sementara tempat kita ni masih aman damai, ngajilah, gunakan masa ngaji sungguh-sungguh. Jadi kawan-kawan yang tak pernah hadir lagi, yang baru boleh jadi baru bertemu bersua muka malam ni dengan saya, kalau nak ikut kelas pengajian, nak tahu jadual waktu, boleh DM. Boleh DM ni, ada kawan-kawan kita ni, Azman dan sebagainya, boleh DM ni. Boleh join group, boleh join dalam group. Bila join group nanti boleh tahulah jadual bila, pukul berapa, hari apa, kitab apa. Kadang-kadang kita kata tak tahulah ada kelas, bila lagi ada kelas ni. Sebab tu kita selalu ulang, siapa nak tahu, joinlah grup. Boleh, kita boleh sentiasa standby. Aku hari ni kelas tengah hari tak dapat, malam kan dapat, insya-Allah. Sebab dalam tu kita sentiasa update kan, hari ni daripada pagi sampai malam mana kelas, kita apa. Jadi kita boleh standby lah. Makna kelas tauhid pagi ni aku tak boleh join, tapi kelas tauhid malam kan aku boleh join. Ada yang boleh join malam, ada yang boleh join pagi, ikutlah. Sebab kita ghalibnya setiap hari ada kelas. Tengah hari ada, pagi ada, malam lepas maghrib ada, lepas isyak pun ada. Ghalibnya begitulah. Jadi join grup. Baik, insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi malam ni kita nak didekatkan dengan sifat Allah yang mesti diiktikadkan dalam hati, iaitu sifat sama, pendengar Allah Ta'ala. Semua orang tahu Allah Ta'ala mendengar. Semua orang tahu Allah mendengar. Tapi adakah kefahaman kita tentang Allah tu mendengar betul seperti yang dikehendaki, ataupun kefahaman kita tentang Allah mendengar itu salah? Baik, sebelum kita belajar ni, saya dulu sebelum belajar, sekarang ni tak pandai juga, tak faham juga pun. Cuma nak bagi tahu perbezaan sebelum belajar dan bila kita dah belajar. Sebelum kita belajar dulu, kita tahu Allah mendengar.
Tapi apa yang kita faham pada waktu tu, Allah mendengar suara seperti mana kita mendengar. Cuma bezanya, Allah ni sama ada suara kita kuat, suara kita perlahan, berbisik, jauh, dekat, duduk dalam bilik, Allah akan mendengar. Setakat tu yang kita faham. Rupa-rupanya salah. Kalau sekadar itu sahaja kefahaman kita tentang sifat pendengaran Allah, salah kefahaman kita tu. Kalau kefahamannya demikian, sama seperti makhluk. Kalau Allah hanya mendengar suara, itu seperti makhluk. Jadi kita tengok huraian ni kan. Jadi belajar tauhid ni kena secara tafsil. Apa maksud tafsil? Hurai satu-satu supaya terang, jelas, faham sungguh-sungguh. Waktu sifat-sifat Allah ni kena mengaji, bukan menghafal. Bukan menghafal wujud kidam bakok, bukan. Mengaji supaya kita faham apa yang kita sebut tu. Dan kefahaman kita tu betul. Jangan kefahaman kita salah macam tadi. Dia mengetahui Allah Ta'ala tu mendengar, tapi yang dia faham Allah mendengar suara saja. Cuma bezanya sikit, perlahan, kuat, semua Allah dengar. Berbisik pun Allah dengar. Tu beza sikit lah. Tapi salah tak mana? Salahnya dia i'tikad Allah ni hanya mendengar suara. Salah. Kerana Allah bukan sahaja mendengar suara, Allah mendengar segala-gala yang wujud. Segala-gala yang wujud, yang ada, didengar oleh Allah. Tak kira berbunyi, tak berbunyi, bersuara, tak bersuara, asalkan perkara itu wujud, didengar oleh Allah. Dan apa maksud Allah tu mendengar? Adakah Allah tu mendengar dengan makna Allah menadah telinga? Bukan. Maksud Allah Ta'ala mendengar itu ialah nyata perkara itu pada sifat pendengar Allah. Sebab tu kena tulis, jangan hangguk-hangguk. Nanti lupa. Hujung bulan ada ujian. Jangan main-main. Hujung bulan ada jadual, ada ujian, tak, kita tak tahu tahap mana kepahaman kita. Jadi catat. Ilmu tauhid ni, ilmu maha ni jangan main-main. Jangan lepaskan dia begitu saja. Jangan lepaskan dia begitu saja. Kena faham. Orang tak nak belajar tauhid ni orang yang sombong, kecuali dia dah faham. Tapi kalau dia tak nak belajar, maknanya dia tak nak ambil tahu tentang akidah diri dia sendiri. Orang yang tak peduli tentang akidah diri dia, dia tak peduli. Dia tak nak ambil tahu. Kata ulama, orang yang macam ni, na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah min zalik. Dalam dirinya tak ada kepentingan nak tahu tentang akidah ni. Tak ada kepentingan pun nak belajar. Tak ada kepentingan. Allah tu apa yang wajib atas dia, apa yang tak ada pada dia, apa yang mustahil, dia tak ambil tahu. Hati-hati, kata ulama, orang yang macam ni hakikatnya tidak beriman dengan Allah. Walaupun dia semayang, dia tak beriman. Sebab apa tak beriman? Tak ada pegangan. Dalam hatinya tak ada pegangan tentang Tuhan. Dia tak peduli tentang pegangan dalam hati terhadap Allah. Yang dia tahu Allah tu Tuhan tu je. Tapi pegangan dia tu, fahaman dia tu betul ataupun salah, dia tak peduli. Asalkan dia percaya Allah Tuhan dah. Orang kafir pun percaya Allah tu Tuhan. Betul tak? Dah, apa perbezaan kita dengan orang kafir? Kalau sekadar itu, percaya Allah Tuhan, apa perbezaan di antara kita dengan orang kafir? Orang kafir pun percaya Allah tu Tuhan, kata dia. Orang kafir musyrik pun kata Allah tu Tuhan. Kalau kita pun macam tu, kita pun kata Allah Tuhan, orang kafir musyrik pun kata Allah Tuhan. Tak ada beza lah akidah kita dengan orang kafir. Rosak akidah, rosak iman, amal Allah tak terima. Matinya kafir, kekal neraka selama-lamanya.
Tak takut ke kita? Kita tak takut. Yang kita takut ni bencana dunia, peperangan kita takut. Kecelakaan atas dunia itu kita takut. Hilang harta benda itu kita takut. Tapi kalau hilang kesenangan kiamat, kita tak takut pun. Hilang kesenangan saat sakaratul maut, kita tak peduli. Hilang kesenangan waktu dalam alam barzah, kita tak peduli. Sebab waktu nak mati tu ada senang ada susah. Dalam kubur tu pun ada senang ada susah. Bangkit daripada kubur tu ada senang ada susah. Di padang mahsyar ada senang ada susah. Tapi kita tak pedulikan tentang kesusahan di sana tu. Yang kita lebih risau kesusahan atas dunia. Tu yang kita ambil tahu, ambil berat, belajar begini, belajar begitu, takut susah atas dunia. Kita tak fikirkan kesusahan yang jauh lebih dahsyat yang menanti kita selepas mati tu. Kita tak peduli pun, tak risau langsung pun. Ibaratnya kalau orang tanya, kau risau tak nak bertemu dengan malaikat maut? Dia kata, aku tak risau. Ibaratnya macam dah. Aku tak risau, apa susah. Tapi orang yang risau, dia akan jangan main-main. Ulama kata bertemu malaikat maut tu azabnya dahsyat dah. Dalam kubur tu, alam barzah tu, azabnya dahsyat dah. Kau tak risau ke? Orang yang ada mata hati risau, sangat-sangat risau. Daripada risau itulah dia akan bertindak, belajar, ambil tahu, takut salah. Orang tak risau, dia tak akan bertindak. Dia tak akan bertindak. Orang tak risau, dia tak bertindak. Nak bertindak apa, tak risau. Sebab tu rumah dia tak kunci, rumahnya tak ada pintu, rumahnya tak ada tingkap, duitnya dia sepah-sepah. Sebab apa? Tak risau. Kereta dia biar tepi-tepi jalan dengan kunci dalam kereta, tingkap terbuka. Dia tak peduli sebab dia tak risau. Orang yang risau, dia akan bertindak, kunci pintu, simpan duit dalam bank. Rumah buat tingkap, buat pintu, tak cukup tingkap pintu, buat grill lagi. Tak cukup, CCTV lagi. Tak cukup lagi, takut lagi, jaga pula. Tak cukup jaga, anjing pula bela 2-3 ekor. Sebab apa jadi macam tu? Risau. Jadi orang yang risau akidahnya salah, orang yang risau akidahnya sesat, dia akan belajar, dia ambil tahu. Jadi orang tak nak ambil tahu, maknanya orang tak risau. Dia ingatkan pekerjaan mati itu pekerjaan main-main. Dia ingat mati itu macam tidur. Jadi kita yang Allah pilih dengan rahmat Allah ni, syukur, alhamdulillah. Syukur sangat-sangat Allah kutip kita ni. Allah kutip kita ni, Allah kutip letakkan dalam majlis ilmu. Mujur sangat-sangatlah. Akan datang tak tahu lagi Allah kutip kita lagi ke tidak, tak tahu. Setakat ni malam ni Allah kutip kita, besok lusa tak tahu. Harap-harap Allah kutip lah kita selalu. Dalam keadaan kita leka lupa pun, mudah-mudahan Allah Ta'ala kutip kita. Dalam keadaan kita ni heboh dengan dunia pun, mudah-mudahan Allah kutip kita. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Supaya kita dapat petunjuk daripada Allah. Baik, jadi hakikatnya, dengar baik-baik, kita tak nak baca banyak lah ni, kita nak baca sekejap je. Ertinya sama tu artinya sifat mendengar. Jadi mendengar Allah ni dengan tiada telinga. Wajib kita boleh membezakan tu di antara Tuhan dengan makhluk. Kita mesti kena bezakan. Boleh kita mesti kita kena bezakan. Mesti kita kena bezakan. Mesti kita kena bezakan. Wajib setiap laki-laki dan perempuan yang Muslim wajib boleh membezakan yang mana Tuhan, yang mana makhluk. Wajib membezakan. Kalau tak boleh membezakan, nanti kita akan menyamakan. Orang Arab kata mensyirikkan. Mensyirikkan tu makna menyamakan Tuhan dengan makhluk. Apa akibat dia? Apa akibat dia? Apa akibat dia menyamakan Tuhan dengan makhluk? Apa akibat dia? Rosak akidah. Bila menyamakan Tuhan dengan makhluk, rosaklah akidah. Habis. Baik. Hakikatnya, sebenar-benarnya, ialah sifat sama tu sifat yang tetap ada, yang qadim lagi azali. Ini di antara perbezaan sifat pendengar Allah dengan sifat pendengar kita. Sifat pendengar Allah qadim lagi azali. Sifat pendengar kita baharu. Apa erti azali? Apa erti qadim? Sedia kala. Apa maksud sedia kala?
Tidak ada Jadi sifat pendengar Allah Ta'ala tu tidak ada bukan Allah Ta'ala itu berasal daripada pekak tuli kemudian baru dia mendengar, bukan. Tu kita dulu lahir kita pekak lagi, tuli lagi, kemudian baru Allah bagi kita sifat pendengar. Allah dah sifat pendengarnya sedia kala dah. Tidak ada permulaan bagi adanya sifat pendengar pada zat Allah. Jadi zat Allah qadim sedia kala, sifat pendengar dia juga qadim. Tu kita dah boleh bezalah tu, di antara dah boleh bezalah tu. Sifat Allah, pendengar Allah qadim, pendengar aku baru. Sifat pendengar Allah tidak dijadikan, sifat pendengar kita dijadikan oleh Allah. Kerana ada orang yang faham Allah tu menjadikan sifat pendengar dia sendiri. Allah yang ciptakan sifat pendengar dia. Maksudnya kalau begitu sifat pendengar Allah itu makhluk lah pula. Kan salah tu, kan salah kefahaman tu. Lagi pula sifat Allah Ta'ala tu baharu. Kalau dah sifat pendengar Allah makhluk, sama tak seperti sifat pendengar kita? Sama lah. Sifat pendengar kita dijadikan, sifat pendengar Allah pun dijadikan, sama tak? Apa hukum menyamakan sifat Tuhan dengan sifat makhluk? Syirik lah, kafir ya. Itulah sebab kita disuruh belajar, supaya kita faham dan kita boleh selamat daripada jatuh kepada mensyirikkan Allah. Jadi belajar tauhid ni bukan untuk orang soleh, bukan untuk orang saleh, untuk semua muslimin muslimat. Laki-laki perempuan yang beragama Islam wajib belajar tauhid ni. Sekaya apa pun dia, ahli perniagaan ke, jelitawan ke, artis ke, orang kampung ke, kena belajar, sebab ini perintah Allah. Jangan kita yang mandai-mandai meletakkan kumpulan-kumpulan yang kena mengaji tauhid. Ni orang soleh, ni kena mengaji tauhid. Yang ni banyak maksiat, tak payah mengaji. Jangan. Wajib mengaji. Siapa pun kita wajib mengaji. Ni fardu ain. Tauhid ni fardu ain. Ngaji. Tak ada istilah terlambat. Ustaz, umur saya dah 50, boleh ke saya nak mengaji? Boleh sangat-sangat. Ustaz, umur saya dah 70, boleh ke saya nak belajar? Dah terlewat dah. Siapa kata lewat? Tak terlewat lagi. Jangan terpedaya dengan permainan syaitan. Bila kita belajar ilmu tauhid ni, bila kita dah kenal Tuhan, sebab kata ulama, mengenal Tuhan tu apa? Mengetahui apa yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah. Itu maksud mengenal Allah sebagai dasar dan asasnya, teorinya. Nanti lama kelamaan pengenalan dalam diri terhadap Allah tu akan meningkatlah, semakin matang lah. Bukan tiba-tiba nak jadi orang matang. Dia macam tu. Tu yang macam para wali-waliullah tu. Macam Imam Ghazali tu. Dia bukan tiba-tiba situ, dia belajar daripada bawah lah asarnya. Tapi apabila lama kelamaan Allah Ta'ala memberi manfaat, semakin matang dia jadilah dia orang yang arif billah, orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Allah, bukan macam kita ni teori je ni. Yang betul-betul mengenal Allah tu, yang takut kepada Allah sungguh-sungguh, yang malu sungguh-sungguh dengan Allah, yang merasakan kehebatan Allah sungguh-sungguh, yang merasakan kehadiran Allah sungguh-sungguh setiap saat. Itu baru betul-betul yang kata hakikat orang mengenal Allah. Tak ada dah sifat mazmumah dalam hati dia, tak ada dah, sebab dia takut sangat-sangat, malu sangat-sangat, tak ada ujub, tak ada riak dalam hatinya, tak ada takabur, tak ada nak menunjuk-nunjuk. Itu baru betul-betul orang hakikat yang mengenal Allah, ataupun orang yang mengenal diri dia. Orang yang betul-betul mengenal diri, betul-betul mengenal Allah, tak ada dah penyakit-penyakit tu. Ini kita masih lagi bergelumang dengan penyakit-penyakit tu. Kita nak mendakwa kita dah kenal diri, dah kenal Tuhan. Samalah tu, makna teori lah tu, bukan hakikatnya, bukan. Siapa yang paling dahsyat dalam mengenal Allah ni, mengenal diri ni? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuba tengok akhlak Rasul. Ada tak dia merendah-rendahkan orang? Ada tak dia memperlekehkan amal ibadah orang? Tak ada. Ada tak dia nak menunjuk-nunjuk pandai? Tak ada. Tapi kita ada benda-benda tu. Lepas tu nak ngaku kita orang mengenal Tuhan. Kita orang yang kenal hakikat diri. Kalau kau kenal hakikat diri, kau akan tersungkur sujud dengan Allah sungguh-sungguh. Bukan dalam solat je. Sampai keluar solat pun hati kau begitulah sentiasa. Macam tu para waliullah tu, dia bukan dalam solat je dia kenal Tuhan, kenal diri. Sampai keluar solat pun macam itulah dirinya, daiman, selama, sentiasa macam tu.
mata hatinya sentiasa musyahadah kepada Allah, sentiasa merasakan kehadiran Allah, sentiasa bermuraqabah dengan Allah, sentiasa kita perempuan seksi lalu kita jeling, perempuan seksi lalu kita jeling, tapi mendakwa, aku arif billah, aku kenal Tuhan. Nampak tak tu jadi jangan nak mendakwa diri, jangan dakwa diri kita. Takut sebab dalam hati itu ada penyakit yang sangat halus, sangat. Jarum daripada syaitan dan iblis yang sangat halus. Tak perasan melainkan orang yang tajam penglihatan mata hati dia, baru dia nampak tu. Kalau tak ada, habislah. Dia akan syok sendiri, mendakwa diri dia mengenal Tuhan, padahal keadaan, kelakuan, akhlaknya zahir batin tak sama seperti orang yang mengenal Allah Ta'ala. Itu kata dakwaan saja, pengakuan saja, hakikatnya tidak. Na'udzubillah, minta Allah jauhkanlah. Kita ni orang awam ni, kita ni ngajian ni lah, ni Pratadika punya. Ni Pratadikanya kita ni. Pratadika ni pun kita tak teradap, tak faham lagi. Allah Ta'ala maha mendengar. Yang kita faham, Allah dengar suara je. Apa tu Pratadika kita tak faham lagi. Tiba-tiba dia kata, tak payah belajar ni, sifat 20 tak payah belajar ni. Ni ilmu kulit ni. Ini ilmu kulit untuk budak-budak je. Tapi bila tanya, Allah Ta'ala mendengar tak? Dengar. Allah Ta'ala mendengar macam mana? Dengar suara lah. Kau berbisik ke tak berbisik ke? Kau bisik ke? Allah dengar, Allah tahu. Allah dengar suara je. Allah dengar suara lah. Lepas tu, ni botol ni Allah dengar tak? Ni Allah tak dengar, tak ada suara, kata dia. Ini Allah tak dengar, tak ada suara. Tu. Lepas tu suruh ngaji berdoain dulu. Ijma' ulama' kata, ilmu orang-orang yang ilmunya macam Imam Ghazali, macam Imam Syafi'i tu, muafakat kata wajib belajar. Ni wajib belajar. Orang yang tahap ilmunya macam tu kata wajib belajar ni. Wajib, bukan sunat, bukan harus, wajib. Tiba-tiba kita yang baru semalam lahir, kita kata tak wajib belajar ilmu ni. Wajib belajar yang tinggi lagi sikit daripada situ. Bila belajar yang tinggi tu nanti ni termasuk sekali, kata dia. Ada jalan pintas lah. Pergi universiti terus, hantar anak kita universiti. Tak payah hantar sekolah tadika, pratadika, sekolah rendah, sekolah menengah, tak. Pergi hantar terus. Hantar terus apa? Universiti. Ngajilah. Dah ulama' kata kita orang awam ni wajib belajar ilmu sifat 20 ni. Dah ijma' ulama', dengar je lah. Kecuali orang yang tolak ijma' ulama' tu lain lah. Memang puak-puak tu memang tak nak terima. Dia nak pakai Quran hadis je, ijma' ulama' dia sepak, dia tak mau. Tak payah pelik lah puak-puak tu kalau dia kata tak wajib belajar. Dah memang pahaman dia begitu. Kita orang yang berpegang kepada Quran, hadis, ijma' ulama' dan qiyas. Maka ini di antara perkara yang menjadi kewajipan di sisi kita. Sebab tu jangan salah pilih guru. Jangan salah pilih guru. Dia kata, mana dalil belajar sifat dulu? Mana dalil belajar sifat dulu? Dalam hadis tak ada pun, dalam Quran tak ada pun. Kita kata ada ijma' ulama'. Dia kata ijma' aku tak pakai. Sebab ijma' ni manusia je, makhluk je, manusia je. Dia tak boleh pakai perkataan dia orang ni. Kalau Quran, hadis ni kena pakai. Dah kau nak faham Quran dan hadis tu, kau nak ikut siapa? Siapa yang nak uraikan kau maksud Quran hadis tu? Bukan ke ulama' nak huraikan. Pakai juga ulama'. Dah tadi kau kata tak nak pakai ijma' ulama', tapi kau pakai juga ulama' yang mentafsirkan Quran tu. Kau tafsirlah sendiri. Kau tafsirlah sendiri, kau kupaslah sendiri, kau galilah sendiri. Ilmu yang tersurat, yang tersirat dalam Quran hadis tu jangan pakai ulama'. Kenapa nak baca-baca kitab Imam Bukhari Muslim tu? Kenapa nak baca kitab-kitab syarah hadis tu? Carilah sendiri, bacalah sendiri, buatlah hukum hakam sendiri, keluarkanlah sendiri. Tak payahlah pakai ulama'. Yang kau ngaji, kau kata ngaji tafsir hadis. Siapa yang mentafsirkan hadis tu? Ulama' ke apa? Dia bukan ulama' yang tafsirkan ni, orang biasa je. Orang biasa pula dah boleh pakai. Punyalah lurus bendul kau.
Sebab tu hati-hatilah sahabat ni. Jadi kalau orang kata, dia kata tak wajib belajar sifat 20, tahu dah tu dia bukan orang yang berpegang dengan ijma'. Dia pakai Quran dan hadis je dituduh. Ijma' ulama' dia tolak tepi, qiyas dia tolak tepi. Sebab tu dia tak jumpa dalil, dia tak jumpa bukti ni. Sebab bukti ni tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis secara terang nyata jelas, yang adanya dalam ijma' ulama'. Tu je. Tapi kalau dia kata tak wajib, lakum dinukum waliyadin, kau agama kau fahaman kau, aku fahaman kau. Kalau kau rasa tu betul, serahlah kau. Kita bodoh, kita bebal dalam nak memahami Quran dan hadis, maka kita perlu kepada ulama yang menghuraikan Quran dan hadis itu. Sifat yang tetap ada yang qadim, lagi azali. Jadi jangan dikatakan pula sifat pendengar Allah Ta'ala tu baru. Sifat pendengar Allah qadim, sifat pendengar kita baru. Berdiri pada zat Allah Ta'ala, dengan dia makna dengan sifat pendengar tu terang dan nyata pada tiap-tiap yang maujud. Sama ada yang maujud itu qadim seperti ia Allah Ta'ala mendengar akan kalamnya, sama ada perkara yang wujud itu tadi perkara yang qadim, iaitu daripada dirinya sendiri, zat Allah tu sendiri. Zat Allah sendiri maujud, zat Allah tu ada sungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala mendengar kepada dirinya sendiri. Maknanya nyata hakikat kewujudan zat Allah tu pada sifat pendengar dia sendiri. Baik, nyata ni macam mana kita nak faham? Nyata perkara itu pada sifat pendengar Allah. Apa maksud macam mana tu? Macam tak berapa nak faham sangat lah. Kita cuba adjust sikit lah. Mudah-mudahan dapat faham. Nyata ni mudah kita nak faham. Nyata ni maknanya boleh dikesan, dapat dikesan oleh sifat pendengar Allah tu. Sifat pendengar Allah tu boleh mengesan segala yang wujud, sama ada suara ataupun bukan suara. Sama ada suara ataupun yang bukan suara, asalkan benda tu ada, benda tu wujud, maka semua itu dikesan oleh sifat pendengar Allah. Jadi dapat dikesan tu tadi kita nak terjemahkan maksud nyata tadi tu. Baik, sekarang ni kawan-kawan semua ni ada tak sifat pendengar? Ada kan? Sekarang ni sifat pendengar kawan-kawan ni boleh tak mengesan bunyi suara saya? Tu maknanya nyata. Nyata tak suara saya sekarang ni pada sifat pendengar kawan-kawan? Nyata kan? Maknanya dapat dikesan tak? Dapat dikesan oleh sifat pendengar kita ni. Boleh kesan suara, boleh kesan bunyi, boleh kesan. Itu sifat pendengaran kita. Faham tak setakat ni? Okey, tanya lagi. Sifat pendengaran kita boleh kesan tak kewujudan botol minyak wangi ni? Dapat kesan tak dengan pendengar, bukan mata? Tak boleh. Nampak tak? Jadi terhenti. Jadi ta'aluk peranan sifat pendengar kita ni tidak dia hanya dapat mengesan bunyi dan suara saja. Itu pun ada syarat. Kalau kuat baru dengar, kalau perlahan dah tak dengar. Kalau kuat tapi jauh, tak dengar dah. Bunyi bom sekarang kat Palestin, dengar tak? Tak dengar. Kalau kat sana tu sekuat-kuatnya. Itu sifat pendengar kita makhluk ni ada syarat-syaratnya. Sifat pendengar Allah tak ada syarat. Tak ada syarat. Kuat ke, perlahan ke, hingga bangah ke, tak peduli. Kemudian bukan sahaja suara, apa-apa sahaja yang wujud semuanya didengar oleh Allah. Maksud didengar ni semuanya dapat dikesan oleh sifat pendengar Allah Ta'ala. Boleh faham tak situ? Selama ni kalau kita tak mengaji, apa yang kita faham? Selama ni kita tak nak mengaji, tak nak ngaji tauhid ni, tak penting, tak nak ambil tahu. Apa yang kita faham? Kita selalu cakap Allah mendengar, Allah mendengar. Apa yang kita faham? Kalau kita faham Allah tu mendengar seperti makhluk mendengar, syirik kita, kafir, na'udzubillah min zalik. Rosak iman kita, rosak akidah kita. Lepas tu jangan buat main-main dengan ilmu tauhid ni, jangan tinggalkan. Baik laki, baik perempuan, baik tua, baik muda, baik laki, baik bini, kena mengaji. Kalau kita tak mengaji, mana kita nak faham macam tadi tu? Kita faham macam yang sebelum tadi, salah faham. Salah faham pada Allah ni boleh membawa kufur. Bukan dosa-dosa kecil macam tu je, bukan dosa besar je, tak, kufur, murtad, riddah. Kan di antara 3 perkara yang mengkafirkan, memurtadkan, yang pertamanya rosak kepahaman, rosak akidah, rosak kepercayaan. Ngaji ya. Ngaji. Bukan kena bayar pun, tak kena bayar, free je mengaji. Orang tanya, ada bayaran tak Ustaz? Ada bayaran ni? Kau bersungguh je mengaji, tu je bayaran ni. Tak ada bayaran.
Ngaji sungguh-sungguh, tu je bayaran dia. Ngaji betul-betul, ada kitab, ikut kelas, istiqamah, tu je bayaran dia. Ngaji dah, mudah-mudahan saya dapat saham dia. Mudah-mudahan sampai sahamnya. Asbab kita duk baca tadi, mudah-mudahan dapat tolong sikit-sikit sebagai asbab, mudah-mudahan ada ganjaran jariah ni untuk saya besok. Dia tanya, macam mana bayaran kelas? Tak boleh ikut kelas tak? Boleh. Bayaran macam mana? Bayarannya ada. Mana? Berapa? Bersungguh ngaji. Tu je bayaran dia. Ngaji sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah memberi ilmu yang bermanfaat, yang boleh menyelamatkan akidah kita. Dengan izin Allah, insya-Allah. Kita baca sekadar yang kita tahu lah. Yang Allah Ta'ala bagi tahu, lebih-lebih kita tak pandai. Cari orang lain lah. Nak belajar dalam-dalam hakikat-hakikat maripat, kita tak erti, kita tak pandai. Kita ni pratadika punya. Pratadika boleh lah. Cerita pasal hakikat-hakikat saya tak erti. Tu kena cari Tok Guru betul-betul, Tok Guru alim betul-betul. Tok Guru yang betul-betul mengenal Allah dan beramal, bukan di mulutnya sahaja kata kenal Tuhan. Takut nanti jadi tersilap langkah habis kita. Orang yang mengenal Allah ni tak ada sifat mazmumah dalam hati dia, tak ada. Tu baru betul-betul mengenal Allah, mengenal diri. Tak ada sifat mazmumah, tak ada. Tak ada ego, tak ada takabur, berasa dialah yang lebih betul daripada orang lain, merasakan dialah yang sebenar-benar hamba, orang lain bukan. Itu penyakit. Kalau orang mengenal hakikat dirinya, dia tak akan mengangkat dirinya sendiri. Dia tak akan pandang diri dia. Macam mana dia nak mengaku dia hebat kalau dah pandangan dia fana pada Allah? Mana ada keakuan dah? Mana ada keakuan dah dalam diri dia? Lenyap dah keakuan dia, fana dah. Semata-mata mata hatinya musyahadah kepada Allah. Tak ada dah. Lu kita kata wah mengenal tapi sombong ada, dengki ada. Macam mana? Ujub ada. Maknanya tak fana lagi lah. Kau masih pandang lagi diri kau hebat tu daripada orang lain. Kau kagum dengan kehebatan kau, kau kagum dengan ilmu kau kagum dengan kefahaman kau. Bukankah itu kau pandang diri kau? Yang kita faham macam tu lah. Tak tahulah kalau pandangan orang yang betul kenal Tuhan, kenal diri ni, tak tahulah kalau macam tu dia kata tu terkecuali. Tak tahulah. Yang kita faham, kalau kata kenal Tuhan, kenal diri, dia dah fana dah hati. Tak ada dah keakuan dia dah, tak ada langsung. Jadi tak ada masa nak terfikir tentang diri tu. Tak ada masa nak terpandang jasa diri tu, tak ada dah. Allah semata-mata Allah. Dah macam mana nak puji diri sendiri kalau dah diri dia pun dia tak teringat kewujudan diri dia sendiri, melainkan kewujudan Allah semata-mata. Kemudian kata musannif lagi, kita dengar Tok Guru kata begitulah, kita copy paste je kita copy paste dengan Tok Guru cakap kita. Kita cakap lah gitu. Kita tak tahu. Jadi dengan dia sifat pendengar tadi, ingat tu semua benda yang ada, ingat tu semua benda yang ada, yang maujud, tak kisahlah suara ke bukan suara ke, asalkan dia wujud. Sama ada kewujudan itu kewujudan yang wajib, yang qadim seperti zat Allah dan segala sifat-sifat ma'aninya, ataupun benda yang wujud tu tadi jenis benda baharu makhluk, maka semuanya didengar oleh Allah. Semua Allah dengar. Semua nyata, maksudnya pada sifat pendengar Allah Ta'ala tu. Yang qadim, maujud yang qadim, maujud yang mana benda ada yang sedia kala. Apa dia tu? Zat Allah lah. Ni kita bila sebut zat, apa benda yang qadim, zat yang qadim apa? Entahlah. Dan macam mana? Macam mana kita nak kata kita kenal diri, kenal Tuhan tak?
Sebut zat yang qadim pun entahlah, tak tahulah. Zat yang baru entahlah, tak tahulah. Gitu. Tapi cakap macam wali. Cakap macam wali dah bunyi. Seperti ia mendengar akan kalamnya. Kalam ni sifat apa? Sifat kalam ni sifat ma'ani Allah. Sifat ma'ani Allah. Apa maksud sifat ma'ani? Sifat ma'ani ni sifat yang wujud, yang ada sungguh-sungguh. Maka sebab tu Allah mendengar kepada kalamnya. Bukan dengar suara kalamnya. Kalam Allah tak bersuara. Atau yang ada itu harus sama ada yang harus yang telah ada. Macam kita ni, benda yang ada ni, benda harus ni, yang dah ada ni, Allah dengar kepada suara saya, Allah dengar kepada tubuh badan saya, Allah dengar kepada cermin mata saya, Allah dengar kepada minyak wangi saya. Apa saja yang wujud ini didengar oleh Allah. Sama ada benda yang wujud tadi kita boleh tengok, kita tak boleh tengok. Contohnya macam malaikat, kewujudan malaikat, kewujudan syaitan, jin iblis. Ada tak jin iblis? Ada tak syaitan? Ada tak malaikat? Ada. Kita boleh nampak tak? Nampak pun kita tak boleh. Dengar? Lagilah tak boleh. Allah tak. Allah mendengar dan melihat kepada yang makhluknya yang nama jin, syaitan, iblis, malaikat tadi. Sebab apa? Dia benda ada. Minyak wangi, berbau wangi. Bila kita, maknanya bila wangian ni boleh dihidu oleh penghidu kita, menunjukkan wangi itu benda benda ada. Boleh tak kita nak dengar wangi? Boleh tak kita nak hidu? Hidu boleh. Tapi nak dengar wangi boleh? Tak boleh. Tapi Allah mendengar kepada wangi tadi dah. Allah mendengar kepada wangi itu, makna sifat wangi ni dapat dikesan oleh sifat pendengar Allah. Faham tak situ? Tak nak baca banyak-banyak, baca sikit-sikit dia asalkan faham. Faham sini, fahamlah tempat lain. Jadi jangan kita ingat Allah Ta'ala tu mendengar suara saja. Dah, asalkan benda tu wujud. Kita ambil garam, letak kat lidah, rasa masin kan? Masin tu benda mawujud, benda ada masin tu. Sifat masin tu sifat yang ada sungguh-sungguh. Cuma kita ni dhaif, lemah. Sifat kita ni, pendapat kita ni lemah. Kita hanya boleh mengesan kewujudan masin tadi dengan lidah kita saja. Tapi tak boleh nak mengesan kewujudan masin dengan penglihatan kita. Walaupun kita kata kita boleh melihat, tapi kita tak boleh nak melihat masin tu. Masin tu tak nyata pada sifat pendengar kita, pada sifat pelihat kita. Sifat pelihat kita tak boleh nak mengesan kewujudan masin tadi. Sifat pendengar kita tak boleh nak mengesan kewujudan masin tadi. Padahal masin tu ada. Nak sentuh masin tak boleh. Tapi boleh dikesan kewujudan masin tadi dengan deria perasa. Tu pun ada syarat juga. Itu pun ada syarat. Kalau Allah bagi rasa, boleh rasa. Kalau diri perasa kita dah jahanam, manisnya lah garam ni, tu dah gila lah tu. Dah lagi tiun dia kata pahitnya lah gula ni, pahit pula dah. Tu diri kita dah rosak, dah jahanam. Tapi Allah Ta'ala mendengar kepada masin tadi. Diri garam tu pun Allah dengar, diri masin tu pun Allah dengar. Macam mana nak dengar garam bukan ada suara? Sebab tu kita sedang membicarakan sifat Tuhan, bukan sifat kita. Yang kita jadi bengong, macam mana nak dengar garam bukan ada suara? Yang kata dengar suara ni sifat pendengar kita. Kita bukan sedang cerita tentang sifat pendengar kita. Kita sedang membicarakan tentang sifat pendengar Allah yang tidak serupa dengan sifat pendengar kita. Ni jadi bengong, macam mana macam mana macam mana nak dengar garam? Macam mana nak dengar masin ni? Ada ke suara masin ni? Ke masin ni ada suara kita je yang tak dengar? Maknanya Tuhan boleh dengar suara garam pula dah. Itu bukan cerita sedang pendengar kita. Sebab tu kita jadi bengong, macam mana nak dengar benda tak ada suara? Kita bukan sedang cerita sifat pendengar kita. Kita sedang membicarakan tentang sifat pendengar Allah. Sebab tu lah suruh ambil tahu. Tak penting lah belajar tauhid ni. Apa nak belajar? Aku bukan tak tahu Allah Maha mendengar. Tahu Allah Ta'ala mendengar. Memanglah tahu. Takut kepahaman kau tu salah. Kalau betul tak apa dah lah. Tahu lepas tu betul. Takut yang kau tahu tu kau salah faham. Orang faham Allah Ta'ala mendengar lain, kau faham Allah mendengar lain. Orang faham Allah mendengar, maksudnya apa sahaja yang wujud, tak kisah suara tak suara, semua Allah dengar. Yang kau faham Allah hanya dengar suara saja.
Dua-dua ni tahu. Si A pun tahu, si B pun tahu. Tapi yang si A tadi kepahamannya betul, si B kepahamannya salah. Bila dah kepahaman si B salah, maka pegangan dalam hatinya pun salah lah. Ngajilah, tak jadi miskin. Jangan risau. Nak bagikan masa untuk belajar, tak miskin. Jangan risau. Dalam keadaan kita lupa leka lalai pun Allah bagi kita harta kekayaan. Takkanlah kita nak ambil tahu tentang dia nak biarkan kita kebuluran. Cuba kita fikir bodoh-bodoh. Tak payah fikir bijak-bijak, fikir bodoh-bodoh je. Allah suruh semayang, kita tak semayang. Allah suruh ngaji, kita tak ngaji. Allah suruh tutup aurat, kita dedah aurat. Tapi dia bagi makan macam biasa, mewah macam biasa, bisnes maju macam biasa. Tu dalam keadaan kita leka lupa lalai pada dia tu. Takkan waktu kau nak taat, nak dekat diri dengan dia, dia biarkan kau kebuluh. Orang kafir sembah berhala tu dapat makan minum. Kau nak sembah Tuhan, nak sembah Allah, nak taat kepada Allah pula Allah nak biarkan. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Setiap benda yang melata di atas muka bumi itu semua Allah jamin rezeki. Cuma faham masalah rezeki ni bukan kaya. Kita boleh sebut rezeki je, duit. Rezeki duit. Rezeki kaya. Itu yang kita faham dalam kepala otak kita. Ya Allah murahkan rezeki. Tahu dah tu. Apa tu? Kalau kita doa kita dengar orang doa, ya Allah murahkan rezeki. Agak-agak apa tu yang dia faham dalam hati dia? Duit lah. Apa wallahu alam pula. Jangan buat tak faham pula. Kita pun macam tu. Duit lah tu. Betapa jumutnya kepala otak kita. Padahal rezeki itu luas. Rezeki itu sehat, rezeki itu taufik beribadah, rezeki itu taufik meninggalkan maksiat, rezeki itu ilmu yang bermanfaat, rezeki itu keselamatan, kesihatan, tu rezeki. Ini kita faham rezeki je, jutawan, kaya, duit, geta, mah perak, intan belian, tu yang kita geti. Nampak dah tu betapa jahilnya kita. Berapa dangkalnya ilmu kita ni. Mengajilah sahabat-sahabat sekalian. Bukan saya ajak mengaji, saya galib, bukan. Mailah pakak-pakak kita yang bebal-bebal ni mengaji. Bila ada persatuan bebal macam kita ni, pakak-pakak mengaji, berasa rajin lah sikit, tumpang semangat kawan-kawan. Kita ni tak ada pendirian lagi, tak boleh bawa diri lagi, kena tumpang semangat kawan-kawan. Sebab tu kena ada grup bebal kita ni. Dah grup bebal. Tak ramai live grup ni. Kita live grup dulu. Hantar korang duduk dalam tu. Gaduh dalam tu. Kita yang tak gerti, yang bodoh, yang jahil ni, kena ada geng, kena ada kawan. Pakat-pakat, semangat sikit. Kalau seorang-seorang ni nanti kita mudah diperdayakan. Mudah diperdayakan. Dah memang kita bebal. Kata nak jadi waliullah tapi tak mengaku bebal. Kata dah kenal diri. Lepas tu orang cakap bebal, marah. Orang panggil kita, "Weh bebal." Allah berubah muka kita. Tapi kata mengenal diri. Orang mengenal diri tak ada marah dah. Sebab dia tahu dah memang diri hakikatnya memang bebal, memang tak ada ilmu. Jadi orang panggil tu memang orang panggil benda betul. Apa yang dia nak marahkan? Memang benda betul, memang aku bebal. Yang tak boleh terima tu sebab tak kenal diri. Berasa pandai, berasa alim, berasa hebat. Apa tu orang panggil kita bebal, kita marah. Betul tak? Betul tak? Saya buat buat. Betul. Tinggal dulu kan. Tunjuk lah. Betul tu. Ada buat.
Tak sungguh. Yang tu yang wali-waliullah tu. Pujian ke cacian maki tu dia tak peduli dah. Sebab itu tadi, sebab memang dia kenal diri dia betul-betul. Malah cacian manusia terhadap diri dia itulah seolah-olah kegembiraan itu macam hari raya. Bila dia tu kena cela, bila dia tu kena maki, bila dia tu kena herdik dan sebagainya, memang dia, perasaan dia macam hari raya, seronoknya. Sebab asbab daripada cacian makian tadi mendekatkan hatinya kepada Allah, mengingatkan siapa diri dia yang sebenar-benar. Sebab tu ada wali-wali tu yang memang minta doa dengan Allah, jadikanlah dia orang yang penuh kesusahan atas dunia. Memang dia minta. Sebab apa? Itu je cara nak dekatkan hatinya pada Allah. Kita sanggup? Sanggup nak minta susah? Sanggup nak minta sakit? Sanggup nak minta miskin? Yang kita baca doa selamat. Cuba buat majlis kenduri doa tak selamat sekali, tengok. Lepas Jumaat umum kat kampung. Tuan-tuan, siapa berkelapangan hari Minggu ni pukul 11 lah. Dekat-dekat nak zuhur nanti datanglah ke rumah Ada apa tu? Majlis bacaan doa minta tidak selamat. Dia kata ni pelik ni. Dah. Ini orang mengenal diri. Jadi majlis aku lain. Korang majlis minta doa selamat, aku minta doa tak selamat. Tak ada orang datang. Tak ada orang datang Dia kata ni gila lah orang ni. Tapi memang sungguh duk cerita-cerita wali-wali macam tu. Sebab tu dia tak peduli orang maki dia, dia memang terima, dia redha. Memang dia hakikat memang macam tu. Orang kata dia kotor, memang dia kotor dengan dosa maksiat. Orang kata dia bodoh, memang dia tak ada ilmu hakikat pengetahuan yang ada dalam diri dia tu pinjaman Allah saja. Maknanya dia boleh terima hakikat diri dia tu, yang mana asalnya memang kita boleh ke sampai situ? Kita ni tagihkan puji-pujian, orang tak puji kita berasa marah. Apa tak puji-puji ni? Aku mengaji sampai tengah malam tak ada kata baik pun. Siang dah kerja sampai petang, lepas tu balik singgah masjid, kuliah maghrib pula, lepas tu sambung kuliah isyak pula sampai malam. Tak ada kata bagus pun. Tak ada dengar pun orang tanya-tanya khabar kata bagus ke, like ke apa benda, tak ada. Senyap seduh, macam tak wujud je diri aku ni. Sedih kita, tak ada orang nampak baik kita. Lepas tu bila orang cela, kami menyirap kita. Apa kau cakap? Bodoh. Padahal memang hakikat memang bodoh kita. Tapi hati tak sampai ke situ tadi, tak boleh terima lah kenyataan tadi. Beza kita jauh dengan orang yang betul-betul mengenal Allah. Tu jauh langit bumi. Bukan geng kita tu. Tak boleh nak duduk sekelas, tak boleh. Tak boleh nak duduk sekelas. Jangan kata sekelas, sebangunan pun tak boleh. Duduk bangunan lain. CP pun tak ada bang. Tak payah kata CP lah. Tak ada. Perasan lah. Tak habis-habis kita ni perasan pun kita tak perasan yang kita tu perasan. Kemudian katanya musani lagi, tu sifat pendengar faham baik-baik walaupun sekejap kita belajar ni banyak dah faham dah ni, alhamdulillah Allah bagi ni. Dulu kita hanya faham Allah dengar suara saja, rupa-rupanya bukan macam tu. Patutlah dikatakan Allah tu maha mendengar. Patut kata maha mendengar pun. Memang betul-betul dahsyat pendengaran dia, sempurna pendengaran dia, sampai yang tak berbunyi pun dia boleh dengar. Tu. Jadi kalau kita doa, wahai Tuhan, wahai Allah yang maha mendengar, bukan sebut saja dah, sebut dengan kefaham. Beza dengan dulu, wahai Tuhan yang maha mendengar, yang dengar suara dah. Tapi bila dia dah belajar, dia sebut tu dah tak sama macam dia sebut dulu. Dulu dia sebut dengan tak faham, ataupun dia sebut dengan salah faham. Bila dia dah belajar, dia sebut dengan
barulah jejak ke hati dia tu. Wahai Tuhan yang Maha mendengar, maknanya bukan yang mendengar segala gala yang wujud. Lainlah. Lainlah. Sebelum ni tahu tak? Tahu. Sebelum ni pernah tahu sampai situ? Tahu. Dah apa yang tahu sebelum ni? Sebelum ni apa yang kita tahu? Macam tadi tu lah. Dengar suara macam tu lah. Ngaku je lah. Kata mengenal diri. Mengaku lah memang kita macam tu. Allah Ta'ala mendengar, dengar suara je. Nampak tak tu bahaya kalau kita tak belajar. Salah faham kita tu. Kalau Allah Ta'ala hanya mendengar suara, mana tak sempurna lah Allah tu. Tak sempurna lah Allah tu kalau mendengar hanya suara. Kalau mendengarnya ada syarat, tak sempurna, tak layak lah nak panggil Maha Kaya. Kalau pendengaran dia terbatas. Baik. Dan mana tadi, dan tidak ada sesuatu perkara yang tiada didengarnya. Nampak tak tu? Tak ada benda yang dia tak dengar. Semua yang wujud tu dia tu, butir-butir pasir tu, butir-butir pasir tu, tak payah ambil kat sinilah, yang kat pantai tu lah. Alah, mana-mana atas bumi ni ada pasir, betul? Tu ambil pasir-pasir yang dekat pantai tu, setiap biji, setiap butir pasir tu didengar oleh Allah. Semua tu nyata pada sifat pendengar Allah tu. Tiap-tiap satu. Ni janggut kita ni, tiap-tiap helai ni nyata pada sifat pendengar Allah ni. Hebat tak? Tu kata Maha baru dapat rasakan hebat dia tu. Bila kepahaman kita betul, baru bila sebut Maha mendengar, kita tahu hebat ya Allah. Hebat ya Allah. Hebat macam mana? Orang yang faham aja faham. Kalau kita sebut Allah Maha mendengar tanpa kita faham mendengar yang bagaimana, tak ada rasa hebat dalam hati kita. Kalau setakat dengar nama Allah tu begitu, Allah, tak ada rasa hebat dia. Berbeza dengan orang yang dah mengenal, mengetahui sifat-sifat dia. Baru dia kata, "Ui, jangan sembarang tu yang kau sebut tu hebat tu, Maha hebat tu." Jangan kata Allah lah, manusia ni. Buat contoh lah. Kalau setakat dengar nama dia, ada kita berasa dia hebat? Ada kagum dengan dia? Tak ada. Tapi bila diperkenalkan si Dolmat tu, walaupun nama dia Dolmat, kau jangan ketawa kan dia. Dolmat lembu. Nama dia Dolmat lembu. Orang ketawa kan dia. Dengar nama orang ketawa dah. Nanti dulu tuan-tuan, nanti dulu. Saya nak ceritakan siapa dia ni. Tuan-tuan nampak ni, kampung ni dia punya, tuan-tuan. Dia dah beli kampung ni. Duitnya bukan main banyak lagi. Ketawa? Berani ketawa. Dihalau dia Dolmat lembu tadi. Nampak tak tu? Lain kali bila dengar Dolmat lembu, tak ketawa dah. Sebab apa? Tahu dah, dia bukan kaling-kaling. Nampak tak tu? Jadi kalau setakat Allah tu dengar nama je, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, tanpa ada kepahaman tentang kesempurnaan sifat-sifat dia, takkan ada rasa hebat dalam hati. Takkan ada rasa takut yang sebenar-benar dalam hati. Tak ada rasa malu dengan Allah yang sebenar-benar dalam hati. Tak ada. Tu yang wali-waliullah tu yang takut sangat-sangat, yang malu sangat-sangat, sebab dia mengenal sungguh-sungguh. Mengenal sungguh-sungguh. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bimbing kita menjadi orang yang mengenal Allah Ta'ala. Amin. Dah? Apa faedah kalau dia kenal Tuhan? Dia kalau kenal Tuhan, dia jadi takut dengan Tuhan. Bila dia jadi takut, dia jadi taat dengan Allah. Bila jadi taat, dia jadi baik. Bila jadi baik, Allah redha lah dia. Bila Allah redha, selamatlah dia daripada azab Allah. Begitu. Dan tidak ada sesuatu perkara yang tiada didengarnya. Tak ada satu pun.
Tu nikmat syurga tu ada ke tidak? Berapa banyak nikmat syurga? Terhitung tak? Tak terhitung nikmat syurga. Tiap-tiap satu tu didengar oleh Allah. Tiap-tiap satu didengar oleh Allah. Maha mendengar Allah Ta'ala. Dan tiada terdinding dengannya itu dengan sebab jauh. Tak macam kita. Kau menjerit tapi kau jauh. Aku tak dengar dah. Jerit. Tak dengar, tak peduli aja. Dah jauh. Kalau sebelah telinga kau jerit, pekat telinga aku pun tikang. Pecah ke gendang kita kan? Tu. Atau bising, pendengaran Allah tadi tidak terjejas dengan sebab bising, hingar-bangar, hiruk pikuk dah. Ada 2 bilion manusia berkumpul di satu padang, masing-masing berborak benda masing-masing lain-lain. Tiap-tiap satu tu didengar oleh Allah. Tak ada orang kata ini dalam ramai-ramai ni kita mengumpat. Sebab apa pula? Mengumpat waktu macam ni Tuhan tak dengar sangat. Sebab keliru dah ikut pekok ni. Kau ingat sifat pendengar ni macam kau? Bila orang cakap ramai-ramai kau dah tak butir dah. Apa kau cakap tadi? Kau cakap apa? Kau boleh tolong diam tak sekejap? Kau diam sekejap. Kalau diam sekejap. Kau tadi apa kau cakap tadi? Tu kita nampak tak? Ni dak dengan Allah tak boleh lah. Tak boleh lagi. Ni sekarang ni 2 saat dari sekarang ataupun 5 saat lah. 5 saat daripada sekarang ni. Berapa banyak bunyi? Tak payah benda wujud Tak payah benda wujud bunyi aja. Sekarang ni, dalam saat sekarang ni, berapa bilion bunyi yang ada atas alam semesta ni? Berapa bilion bunyi? Tak payah wujud benda wujud Tak payah ambil benda tak suara dulu. Ambil suara aja dulu. Kita dalam 1 saat tu cepat sangat pula kita nak mikir kan. Ambil 10 saat lah. Dalam 10 saat daripada sekarang ada berapa banyak bunyi di alam semesta, 7 petala langit dan bumi. Semua tu didengar oleh Allah satu persatu. Kalaulah pendengaran Allah tu terjejas oleh sebab bising, ramailah orang mengumpat yang beruntungnya. Terlepas lah. Silap dia kata kita kalau nak ngumpat tunggu waktu bising. Pula dah. Lagi jahanam lagi dah ni. Dan sama ada bersuara. Nampak dah tu? Sama ada bersuara. Allah dengar. Atau tiada bersuara. Nampak dah tu? Atau tak ada suara. Maka yang tiada suara seperti ia mendengar dirinya sendiri berkata-kata. Allah Ta'ala mendiri zatnya sendiri yang berkalam. Sebab Allah berkalam bukan dengan suara. Ni tak ada suara ni. Allah dengar benda ni. Mana benda ni nyata pada sifat pendengar Allah ni. Begitulah. Dia yang demikianlah nyata dengan terangnya. Tuhan itu yang wajib baginya bersifat dengan mendengar, sama ada bersuara ataupun tiada, jauh ataupun dekat, zahir ataupun tersembunyi, perlahan ataupun kuat. Apabila diketahui oleh seorang. Setakat tu faham tak? Setakat tu faham tak? Setakat tu faham dah. Ngaji yang alim tak payah yang dah alim tak apa. Yang dah alim saya tak galakkan. Ini kelas untuk budak-budak pratadika je. Ni kelas tauhid untuk budak-budak pratadika yang baru nak ngaji tauhid. Yang dah alim saya tak galakkan lah sebab saya tak pandai. Tapi kalau yang alim ada nak tompang-tompang tokok tambah mana yang salah tegur, tak apalah. Kita tak reti nak baca yang tinggi-tinggi dah. Ni fardu ain ni kita dasar, kita asas ni paling rendah sekali ni. Bila dah faham zakat tu, apabila diketahui oleh seorang dan ada kepercayaannya terhadap sama Tuhan tadi. Dah belajar dah tahu dah faham dah, kemudian yakin dah. Apa yang kita dah belajar tadi tu, yakin dah. Sungguh-sungguh Allah mendengar segala sesuatu. Bukan suara je. Bagaimana yang tersebut itu? Tetaplah kepercayaannya itu membangkitkan semangat. Maknanya kefahaman dan kepercayaan dia dalam hati terhadap Allah demikian tadi, membangkitkan semangat dalam diri dia, perasaan melakukan tutur kata mengikut kepercayaannya. Contoh, dia akan jagalah perkataan dia sebab dia yakin tak ada satu huruf pun yang terlepas daripada pendengaran Allah. Tak ada satu huruf pun yang akan terlepas daripada sifat pendengar Allah.
Maka daripada situ dia akan usaha jaga perkataan dia. Dia akan usaha jaga perkataan dia. Dia tak nak dah cakap benda yang karut-karut, contohnya yang dosa-dosa, tak nak dah. Nak tinggi-tinggi suara, tak berani dah. Tu maknanya dah memberi kesan lah tu. Maknanya pengenalan, kepahaman dia terhadap Allah tadi tu, contohnya pengenalan dan kepahaman tentang sifat pendengar Allah yang dia dah tahu tu, dah mula memberi manfaat pada diri dia dah. Dia dah mula tinggalkan perkataan yang jahat-jahat, dah mula ditinggalkan. Sebab apa? Keimanannya pada pendengaran Allah Ta'ala tadi dah. Tu kesan dia. Kita ni dah tahu tapi cakap macam biasa lagi, sumpah seganah lagi. Maknanya kita belum dapat mengambil manfaat lagi daripada apa yang kita dah faham. Tak apalah, naik satu takut dah. Usahalah lagi, doalah lagi, haraplah lagi dengan Allah. Dia bukan hari ni tahu, hari ni terus beramal. Bukan. Beramal tu ada jatuh bangun, turun naik. Sabarlah, adalah hikmah tu. Jangan gopoh. Semua ada proses, betul? Pada adatnya semua ada proses. Jadi ni dia akan jaga tutur katanya. Dan bukan tu saja, kita tambah sikit lagi. Bukan sahaja tutur katanya dijaga, perbuatan dan tingkah lakunya pun dia jaga. Sebab apa? Dia tahu tadi Allah bukan sahaja mendengar suaranya, bahkan mendengar tubuh badan dia. Maka terjauhlah manusia itu. Mana manusia yang dah tahu, yang dah faham, yang dah mengenal Allah dan yakin tadi, jauhlah dia daripada memperlakukan ataupun menggunakan mulutnya daripada perkara yang menyalahi undang-undang syar'i. Mulalah dia dah tinggalkan dah benda-benda yang menyalahi syarak. Mana perkataan, dia akan dah jaga dah. Dia akan jaga perkataan dia. Dia akan jaga perkataan ni supaya tak lampau sempadan. Sebab perkataan kita ni ada had dia, ada hudud dia. Apa maksud hudud? Ada batasan dia yang Allah Ta'ala dah tetapkan. Kau bercakap boleh, tapi ini sempadan dia. Jangan cakap lebih daripada ni. Betul? Kalau kau cakap lebih daripada ni, hukumnya haram. Kau berdosa, nanti ada azab dia. Perkataan kita ni ada hudud dia, ada sempadan dia. Bukan semua boleh cakap. Sebab tu ada benda yang haram cakap. Contohnya ngumpat. Tu contoh ngumpat tu haram cakap lah tu. Jadi orang yang mengumpat, kita yang mengumpat ni, maknanya kita dah langgar sempadan bercakap. Kita mendoakan yang jahat-jahat untuk saudara kita se-Islam, maknanya dah langgar sempadan bercakap. Kita maki hamun orang tak tentu pasal, langgar dah sempadan bercakap. Tinggi-tinggikan suara dengan orang yang tak sepatut ditinggikan suara, langgar dah sempadan bercakap. Jadi ada sempadan. Dunia ni penjara banyak sempadan lah, supaya berbetulan amalannya dengan kepercayaannya. Jadi amalan dia tu, sebab apa dia jadi taat sampai macam tu? Kerana kepercayaannya begitu. Kerana kepercayaan dalam hatinya begitu. Itu yang mempengaruhi tingkah laku dia. Orang lain bomel tanpa sepadan, dikawal perkataan dia. Kenapa kawan kita tu tak ada banyak cakap sangat pun? Sombongnya, macam ke sumbang. Fitnah pula dah kita. Tangka jahat lagi. Rupa-rupanya dia menjaga perkataan. Orang yang perkataannya memberi faedah, dia tak banyak bersembang. Orang yang menjaga mulutnya daripada benda-benda haram, dia tak banyak sembang. Dia sembang benda perlu-perlu je. Benda tak ada faedah, walaupun tak ada dosa, dia kurang bercakap. Tak macam kita. Tidur pun bercakap. Pasangan tu bukan masa isteri mana dua-dua lah. Kalau dia isteri, mana pasangan dia suami. Kalau dia suami, mana pasangan dia isteri lah. So tiba dia kata, kau tengah buat apa tu? Tengah tidur lah. Tengok pula, dah tidur. Ingat dia cakap dengan kita, dia dah tidur. Lepas tu dia tidur. Tadi dia kata, kau tengah buat apa? Kita pun jawab lah, baru nak tidur lah ni. Ingat dia cakap sungguh-sungguh, rupanya dia dah tidur dulu. Tidur pun bercakap. Kita
kita ni punya banyak bercakap sampai lepas sempadan, sampai tidur pun bercakap. Faham ke tak faham? Kita mati-matilah jawab dia punya perkataan. Ingat dia borak, rupa dia tidur. Malam tidur ni. Itu mimpi ke kau? Ni dia bercakap. Sembang macam biasa. Kita ingatkan dia bersembang lah, kita pun jawab lah. Betul ni tidur. Rupanya dia dah tidur. Dia tidur rupanya. Punya dahsyat kita ni. Loba berkata-kata Loba berkata-kata ni sifat mazmum. Sifat mazmumah juga, sifat yang dibenci oleh Allah. Tu kita buat lawak-lawak je, nak cerita kita ni berakhir bercakap. Bila kita ni suka bercakap, tu yang keluar benda haram macam-macam tu. Tak ada break. Tak ada break. Mula tanya apa khabar? Khabar baik. Apa tu? Dah makan? Dah. Hari ni apa program? Tengoklah, rasa tak ada. Rasa macam hari ni tak ada apa-apa nak buat lah. Lepas tu apa lagi nak tanya? Rasa macam dah tak ada soalan nak tanya. Kau nak tahu tak? Kau nak tahu tak? Mulalah tu. Kau nak tahu tu mana ada cerita hot lah tu dia nak bagi tahu. Dah berjangkit ke haram. Nampak tak tu? Kita dulu ada kawan seorang, dia tak banyak bercakap. Sampai orang salah faham dengan dia. Dia kata tu tak campur orang, sombong, tak borak dengan orang. Kau tak kenal dia siapa bercakap. Kau tak kenal dia siapa. Dia orang jaga perkataan, dia tak banyak sembang. Kita nak suruh orang tiru macam kita loba bercakap. Kita tak takut salah perkataan. Dia jenis orang takut, dia jaga perkataan. Jadi kita kena hormat lah, sangka baik lah. Jangan kita tengok orang tu tak banyak bercakap, kita kata dia sombong. Kadang-kadang dia nak jaga perkataan, takut tercakap benda salah. Bila dia cakap benda salah, kita pun terpalit. Betul tak? Kalau contoh dia cakap keburukan orang, kita dengar, terpalit tak kita? Berkongsi tak? Syubhat tak? Tu wallahu a'lam. Habislah. Lambat juga Lambat juga. Ingat baca setengah jam tadi. Supaya berbetulan amalannya dengan kepercayaan yang dinamakan sebenar-benar iman. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufik kepada kita beramal dengan segala ilmu yang telah diberi faham oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab tak ada faedah kalau kita belajar mengaji pandai faham-faham tapi amalan kita tak ada berubah pun. Tak ada faedah lah, tak ada kemuliaan apa-apa pun. Kalau sekadar menjadi maklumat, tak ada faedah. Dia orang yang kata menuntut ilmu yang mulia sisi Allah tu apabila dia manfaatkan ilmu tu. Barulah dia mulia. Kalau setakat tahu, setakat pandai, setakat faham tapi tak ada apa-apa perubahan pun, sama juga keadaan kita macam tak pernah belajar dulu. Sikap kita, akhlak kita, hati kita sama je macam tak pernah dengar halal haram dulu. Tak ada faedah lah lagi. Sebab tu yang dikatakan dapat kemuliaan tu bila dia amalkan ilmu tadi. Pun amal juga kalau ikhlas, baru mulia. Tapi kalau dia beramal dengan ilmu tapi tak ikhlas, pun tolak juga. Jadi banyak benda nak kena tapis. Allah, wallahu a'lam. Cukuplah. Wallahu a'lam. Terima kasih yang sudah hadir, yang mengikuti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merezekikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang sempurna, ingatan yang berkekalan ni. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberi kesihatan, keafiatan zahir batin, rohani jasmani. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa memilih kita insya-Allah dalam belajar agama. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan anak bini kita, keturunan kita sampai kiamat daripada terpedaya terikut dengan pahaman-pahaman yang sesat, lagi menyesatkan iman dan akidah ataupun syariat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kedua ibu bapa kita, dosa-dosa kita, anak bini kita, suami dan sebagainya, dan kawan-kawan kita, rakan-rakan kita yang baru, yang lama, yang hidup, yang dah pergi, semualah, semua tak terkecuali. Mudah-mudahan mendapat keberkahan, keredaan, rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La haula wala quwwata illa billah. Walaupun majlis ilmu kita ni tidak beradab, tidak berakhlak, tidak sempurna, tapi kita mohon dengan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan Allah Ta'ala menerimanya dengan sempurna. Amin ya Rabbal Alamin. Okey, baca doa penutup lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbana 'allimna alladhi yanfa'una, rabbana faqih ahlana wa qurbat lana fi dinina ma'alikutul unsa wa dzakar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Taqabbalallahu minni wa minkum, minna wa minkum.
Alhamdulillah. Terima kasih kawan-kawan semua yang sudi hadir, yang sudi mengikuti. Moga dapat ilmu manfaat. Oh Abang Zack. Abang Zack ada. Abang Zack tadi